Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Okey, uh, sementara menunggu lebih ramai masuk ya. Jadi tajuk kita hari ini adalah bersusulan ya, pertanyaan kepada saya berkenaan satu lagi kisah yang sedang berlega di media sosial, yang sedang diwar-warkan oleh pihak-pihak yang dikira pentaksub, penyokong Tegar Najib. Bila saya kata kem Najib, saya juga melibatkan mereka yang dikatakan pentaksub penyokong Tegar, yang juga dikaitkan dengan Najib sama ada secara langsung atau tidak langsung, termasuk blogger-blogger Najib. Ya, kita sudah didendangkan dengan kisah kekayaan luar biasa Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sehingga hari ini tak ada dokumen. Ya, masa Najib dituduh ya menyeleweng dana 1MDB sejak tahun 2015, dia dituduh oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dituduh menyeleweng dana 1MDB. Tak ada pun masa tu Najib Menteri Kewangan, tak ada pun dikorek bukti-bukti yang menunjukkan Tun telah melakukan satu kesalahan atau beberapa kesalahan. Ya, Najib kerahkan agensi-agensi, seberapa agensi yang boleh dia kerahkan untuk siasat Tun. Siasatan-siasatan tidak menemui sebarang kesalahan, malah berjaya menaikkan lagi, mengharumkan lagi nama Tun, kerana ia menunjukkan Tun tidak melakukan kesalahan. Tetapi belah Najib, bila orang lakukan kesalahan, dia pecat. Dia pecat, dia tukar dari departmen ini masuk departmen sana. Dia malukan, dia ambil tindakan. Ya. Kemudian keluar pula bukti-bukti di media-media. Dikatakan bukti-bukti itu dongeng. Kita diberitahu dongeng. Ya, Wall Street Journal dan sebagainya. Oh, ini adalah konspirasi. Ya. Kemudian ada carta aliran, skema aliran wang, dana. Oh, ini bohong. Kemudian isu 2.6 bilion. Oh, memang sah Raja Arab Saudi. Lepas tu pilihan raya 14 berlaku dan Barisan Nasional kantoi. Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kepimpinan negara. Tidak lama lepas tu Najib buat temu ramah bersama Al Jazeera. Tiba-tiba dia mengaku dia hanya anggap itu adalah derma Raja Arab Saudi. Maknanya dia tiada ada bukti ianya derma Raja Arab Saudi. Dia tidak pernah diberitahu ianya derma Raja Arab Saudi. Najib yang beritahu ni, dan perkara ni disahkan juga di dalam mahkamah oleh Najib. Maknanya kita ditipu sebelum PRU 14. Maknanya bukan hanya nama Tun sudah dibersihkan oleh Najib sendiri kerana cuba mencari kesalahan tetapi tidak berjaya, ya. Tetapi Najib mengaku secara tidak langsung menipu rakyat Malaysia. Jadi kita tak payah nak dengar blogger, kita tak payah nak dengar pentaksub, kita tak payah nak dengar siapa-siapa. Kita cuma berpandu balik kepada kenyataan Najib di Al Jazeera dan juga di mahkamah. Jadi betul, tepat apa yang hakim katakan. Kononnya cerita 2.6 bilion tu dari Raja Arab Saudi adalah cerita dongeng. Betul, memang tepat. Sebab tak ada bukti. Ya. Jadi nak katalah hakim ini ke hakim itulah, tapi betul. Rupa-rupanya banyak dokumen yang sebelum PRU 14 dikatakan palsu, rupa-rupanya sahih. Kerana apabila dibentang dalam mahkamah, pasukan Najib tidak sekalipun menangkis dokumen tu dengan dakwaan ianya palsu. Tapi sebelum PRU 14 kita diberitahu palsu.
Dan berdasarkan proses penghakiman, ianya didapati sahih. Ya. Jadi mereka nak alihkan perhatian rakyat. Sebab rakyat ni majoriti, dia bukannya mengikuti proses perbicaraan. Dia bukannya hari-hari membaca apa yang peguam bela kata, apa yang pendakwa raya kata, apa yang saksi kata, bukti apa yang dipersembahkan. Rakyat malas buat semua tu. Jadi mereka nak cerita penuh, disalurkan kepada mereka secara rumusan. Dan kalau media arus perdana tidak memberi gambaran sepenuhnya, cerita sepenuhnya apa yang berlaku dalam mahkamah, atau sukar difahami, mereka pergi ke blogger. Di situ akan ada kesempatan untuk spin. Benda yang pasukan Najib sendiri tak sangkal di media alternatif, blogger-blogger ni, dia akan sangkal dengan cerita. Cerita ni, cerita tu tak ada bukti. Cerita. Jadi kita sekarang didendangkan dengan cerita pertama, cerita kedua, belum sempat cerita kedua ni habis, dia tengah hangat, belum sempat pihak yang menegakkan kebenaran menangkis kepalsuan itu, mereka masuk cerita ketiga, mereka masuk cerita keempat. Jadi sekarang ni mereka membanjiri media sosial dengan cerita-cerita, cerita demi cerita, sentiasa ubah tianggul, ya, supaya tidak ada pihak yang ada masa untuk menyangkal cerita ni, supaya akhirnya rakyat akan lihat terlalu banyak cerita konspirasi ni, dan selepas habis cerita ni, cerita palsu ni, tidak ada kesempatan diberi kepada mana-mana pihak untuk menyangkal atau menangkis cerita palsu ni dengan kebenaran. Dia akan masuk cerita baru, dan rakyat akan menumpu kepada cerita baru tu. Jadi bila anda cuba menangkis cerita yang lama selepas tu, rakyat tidak beri tumpuan. Jadi lama-lama mereka nak timbulkan persepsi di kalangan rakyat, memang Najib ni diaibkan. Tapi sebenarnya persepsi di kalangan rakyat ni tidak akan ubah proses penghakiman. Jadi cuba tanya diri, kalau benda ni tidak akan mempengaruhi proses penghakiman, jadi mengapa dia buat? Terdesak, saudara-saudari. Terdesak kerana mereka hendak menimbulkan gelombang konspirasi yang cukup hebat di media sosial, dengan cerita, setakat cerita berkenaan dengan Hakim Nazlan tanpa bukti. Itu pun didedahkan oleh orang dari luar negara tanpa bukti. Kemudian proses siasatan tidak berjalan dengan telus, dengan cara yang betul menurut rule of law. Polis belum siasat, SPRM dah buka kertas siasatan atas dakwaan semata-mata. Okey. Jadi benda ni menimbulkan persepsi satu gelombang konspirasi, cerita demi cerita ni yang hebat, mungkin untuk menekan mahkamah, mungkin untuk menekan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Percayalah, tidak ada sebarang cerita itu benar, tidak ada sebarang cerita itu telah disertakan dengan bukti. Yang terkini, satu cerita dongeng baru, kononnya DOJ bekas Peguam Negara Amerika Syarikat Loretta Lynch turut terlibat dalam satu konspirasi untuk mengaibkan Najib. Kononnya DOJ sedang lakukan siasatan berhubung perkara tu. Ada berlega di media sosial. Jadi tak payah nak percaya, pergi ke laman web DOJ. Lihat je DOJ ada buat kenyataan rasmi ke tidak. Tak ada. Lagi satu cerita. Cerita dongeng. Kemudian untuk menunjukkan konspirasi terhadap Najib ni dah bermula sejak dulu lagi. Cerita berkenaan dengan pembelian kapal selam submarin Skopin diulang balik, kononnya Najib tidak bersalah. Sebenarnya ini bukan soal Najib tidak bersalah ke tidak. Anda rujuk balik, ya, wajib, ya, YouTube saya berkenaan isu Skopin ni. Anda tengok tajuk, anda boleh tahu Najib sah, 100% sah. Hari ini saya beritahu, sah bertanggungjawab terhadap pembelian Skopin. Ini bukan saya kata dia bersalah lakukan apa-apa ke tak bersalah, itu cerita lain. Dia sah bertanggungjawab.
Cerita dongeng kononnya keputusan untuk membeli pemilihan dibuat sebelum Najib menjadi Menteri Pertahanan tu adalah cerita. Ya, dia sah bertanggungjawab dan segala keputusan perlu melibatkan Kementerian Pertahanan dan Menteri Pertahanan, perlu mendapat persetujuan Kementerian Pertahanan dan Menteri Pertahanan, dan segala pemilihan dan keputusan dibuat ketika Najib secara rasmi, secara rasmi ketika Najib menjadi Menteri Pertahanan. Sah, itu sah. Itu ada dokumentasi. Sebab itu saya cabar Menteri Pertahanan lah ni. Korek saja balik semua minit mesyuarat. Semua minit mesyuarat dalam tempoh Najib jadi Menteri Pertahanan tu melibatkan pembelian Skopin dalam tahun-tahun yang berkaitan. Korek balik semua minit mesyuarat ni, fail-fail besar ni, dan serah kepada PAC dan SPRM kalau tak percaya. Ya. Sah. Ya. Najib pun cuba spin dalam Facebook dia, saya dah jelaskan. Jadi wajib anda rujuk kepada video berkaitan di YouTube Reggie J. Siritaudin. Najib pun cuba spin. Tapi dalam pada dia spin, dia petik bukan dari media arus perdana. Satu fakta kononnya. Dia petik dari satu blog. Itu blog Pro Barisan Nasional. Penulis dia beruang biru. Blogger Pro Barisan Nasional. Masa zaman Najib dulu. Kemudian dia kata kononnya Mahathir dengan menteri Perdana Menteri Perancis ada buat komunikasi. Memang ada. Sebab ini melibatkan teknologi sensitif, teknologi pertahanan Perancis. Jadi mesti melibatkan kerajaan dengan kerajaan, semestinya melibatkan penjawat tertinggi kerajaan Malaysia dengan penjawat tertinggi kerajaan Perancis. Tetapi itu bukannya bukti bahawa keputusan muktamad dibuat oleh Menteri Pertahanan. Malah wajib dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Najib, ada orang kata Menteri Kewangan yang buat keputusan. Memang Menteri Kewangan kena buat keputusan sebab apabila Menteri Pertahanan atau Kementerian Pertahanan hendak laksanakan satu projek atau membuat satu pembelian, akhirnya perlu juga kelulusan Menteri Kewangan sebab melibatkan dana. Jadi apabila Najib memilih antara kapal selam A dengan kapal selam B, dia perlu juga memberitahu, menjelaskan kepada Menteri Kewangan mengapa dia pilih kapal selam A bukannya kapal selam B. Akhirnya perlu kelulusan Menteri Kewangan supaya Najib boleh buat keputusan muktamad nak beli ke tak nak beli. Kementerian Kewangan lulus, tapi akhirnya kalau Najib tak nak beli, Menteri Pertahanan tak nak beli, tak jadi beli. Keputusan muktamad pembelian tu, pemilihan tu adalah di dalam tangan Najib sebagai Menteri Pertahanan. Itu pun mereka nak kelentong, mereka spin. Sebab mereka nak timbulkan cerita demi cerita demi cerita demi cerita di media sosial. Semuanya tak ada bukti, semua cerita je. Mereka lari daripada fakta, mereka cuba kelirukan rakyat. Daripada menjelaskan cara berfikir dengan betul, cara mencari bukti dengan betul, mereka buat cerita dongeng. Kononnya mereka ni tahu lebih daripada Najib. Seolah-olah mereka ada dalam mesyuarat di mana keputusan dibuat berhubung kapal Skopin. Saya beritahu yang betul. Saya beritahu, halakan anda ke arah yang betul. Kalau nak tanya Menteri Pertahanan, sila korek balik semua minit mesyuarat, semua dokumentasi, lihat tanda tangan Najib. Takat cerita ni tak payah layan. Tapi mereka nak banjiri media sosial dengan cerita. Kononnya Al-Tantuya ni tak tahu nak terjemah. Itu semua cerita dongeng, tapi tak ada bukti. Kalau saya pergi ke semua proses perbicaraan di Perancis ni, bukan perbicaraan, siasatan di Perancis ni yang diwar-warkan, tak ada mana-mana yang menunjukkan satu siasatan dibuat, penemuan dibuat. Kononnya Al-Tantuya tidak tahu berterjemah, tapi ada pihak tahu. Macam mana dia tahu? Tak tahu. Mereka tahu tak tahu. Mereka buat cerita. Ya? Kita tak muak dengan cerita. Jadi bila banyak cerita ni, sekarang ni kerana terdesak, Kem Najib sedang menjadikan Najib
mangsa konspirasi, dan ini mungkin bertujuan menekan mahkamah, menekan hakim-hakim. Mungkin. Saya cuba bayangkan mengapa benda ni dibuat. Sebab secara dasar ini tidak akan mengubah apa-apa keputusan penghakiman, proses perbicaraan atau proses mahkamah. Sebenarnya dari sudut fakta tidak akan. Ya. So mereka nak sekarang timbulkan cerita. Dan pilihan raya kononnya dah dekat. Sebab kluster mahkamah sedang menekan Ismail Sabri untuk mengusulkan pembubaran parlimen. Jadi sekarang ni, ini saya rasa 2 in 1. Kalau pilihan raya berlaku, ini akan menjadi bahan kempen. Najib ni mangsa konspirasi. Tapi sebarang bukti tak ada. Ini semua cerita. Ubah tiang gol. Sebelum sempat orang yang seperti saya yang nak menegakkan kebenaran, sebelum sempat boleh menangkis, buat cerita baru. Jadi perhatian rakyat sentiasa dialihkan. Maknanya saya tidak akan dapat perhatian lah bila saya cuba betulkan persepsi satu-satu perkara. Mungkin kalau pilihan raya, benda ni boleh dijadikan sebahagian daripada kempen. Najib ni mangsa. Kalau pilihan raya tak jadi, barangkali mungkin ini adalah bertujuan menekan mahkamah. So anda perlu bijak lah. Kalau anda hendak, tapi majoriti saya lihat di media sosial ni dah pandai. Mereka semua tak layan cerita ni. Itu yang kita kaji dan kita dapat tahu. Prestasi Barisan Nasional memang dah merosot. Di Johor lebih 75% bukannya pilih BN. Sebab dia BN menang sebab hampir 50% tak keluar mengundi. Jadi masalahnya adalah ramai tak mau keluar mengundi. Tapi bukannya kononnya Najib ni popular. Sebenarnya majoriti dia tahu. Okey. So itu sahaja ulasan saya hari ini. Kem Najib ni dah terdesak. Dan sekarang game mereka adalah tukar, alihkan goalpost, tiang gol, supaya rakyat keliru dan melihat Najib sebagai mangsa konspirasi. Berjaya atau tidak tak penting. Bila dah terdesak, terpaksa buat. Itu sahaja. So bila keluar cerita kononnya Loretta Lynch disiasat, bekas peguam negara Amerika disiasat, kononnya ada konspirasi mengaibkan Najib ni yang berlega-lega di media sosial, tak payah nak tanya siapa-siapa, pergi ke laman web DOJ, cek di situ ada tak kenyataan rasmi. Tak ada lah. Macam mana orang ni yang buat cerita ni lebih tahu? Saya tahulah macam mana dia orang lebih tahu. Sebab ada satu kumpulan dulu sebelum PRU 14, saya pun kena tipu dengan kumpulan tu. Maka keluarlah macam-macam cerita yang sebenarnya tak betul. Saya pun diperalatkan sebenarnya. Okey, jadi jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Omar Abdullah, di Malaysia pemimpin-pemimpin politik khususnya yang berkuasa rasuah dibenarkan tak salah daripada undang-undang, ya. Dan saya rujuk anda, malam ni saya akan post kenyataan Tuan Hanif Katri berhubung dengan isu ni, jadi anda boleh baca. Yang kirim salam kembali, ya. Okey, ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tidak tak. Bagi yang bertanya isu istana, sekali lagi, kali ini saya takkan komen. Okey, isu istana ni. Cuma satu pesan saya. Sebenarnya dua pesan saya. Pesan pertama, jangan membuat penilaian beremosi. Lazimnya bila anda buat penilaian beremosi, semuanya jadi dalca. Kedua, jangan buat andaian. Biarpun Yang di-Pertuan Agong sendiri sebagai Sultan Pahang, biarpun Yang di-Pertuan Agong sebagai Sultan Pahang telah menjemput Najib ke Istana Pahang, saya boleh lihat ada sebab lain. Jadi saya tidak ingin komen, itu saja. Cuma anda jangan terburu-buru, ya. Tapi kalau saya komen nanti jadi mendahului pula pihak-pihak tertentu, jadi tak payah komen.
Cuma jangan beremosi, ya. Benny Fauz Muhammad. This incorrigible cluster mahkamah is trying to create a perception that everything is corrupted, therefore corruption is no big deal. The message they are trying to send to the judges is that they are yes, you are right. You see, saya boleh buat dakwaan terhadap seseorang untuk timbulkan persepsi sebab saya tahu pilihan raya dah dekat. Kemudian saya isytihar nak saman, kemudian saya filekan saman saya. Sebenarnya mungkin saya tahu saman ni tidak akan ke mana, tetapi itu akan diketahui lepas pilihan raya. Sebelum pilihan raya saya dah berjaya timbulkan persepsi. Begitu jugalah serangan terhadap kehakiman, hanya berdasarkan dakwaan kosong. Ni timbulkan persepsi ni. Okey, saya rasa tak ada soalan. Jadi itulah mesej pendek saya. So sehingga kita berjumpa di lain masa, jangan lupa saya akan letak link kepada artikel berkaitan di ruang komen, jadi pastikan anda membacanya, ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.